الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fa'an billah salatan daimatan bidawami mulkillah. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 127. Wa fi ayatis tsani hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma zakkaitum wa ma zubi'a 'alan nusub. Shadaqallahu azim. Ila akhir ayat suratul Maidah yang ketiga. Wa fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Ibrahima harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'autu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Rawahu Muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits tsani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kibadu wat tahalu. Rawahu Muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimati Tuan Musi di malam Musi sesama hari Ali Jawatan Kuasa takbiran surah Al-Husna batang perdana 3. Tuan-tuan Syekh, Tuan Bilal, Tuan Imam, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang diraikan pada malam yang mulia ini. Pertamanya kita rafa' Allah SWT kerana kita diberi kelapangan dan kita dapat bertemu kembali dalam kuliah bulanan kita pada malam ini dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan dan dimudahkan urusan kita, diberi kefahaman kita dalam ilmu Allah. Dan doa yang kita baca, Allah faqihna fid din, ya Allah faqihkanlah kami dalam agama, agamamu ya Allah. Wa alim ta'wil, dan alimkanlah kami dalam ayat-ayat tafsiran, dalam ayat ta'wil, ayat yang tersirat dan tersurat daripada firman Allah dan daripada hadis Nabi. Maka itulah doa kita supaya Allah memberi kita di antara orang yang pencinta ilmu. Kerana pencinta ilmu ini adalah sangat besar fadilat di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, orang yang takut kepada Allah ini ada di kalangan orang yang pencinta ilmu. Orang yang takut di kalangan orang-orang yang alim, orang ulama, orang yang tahu. Innama yakhsyallaha
min ibadihil ulama. Maka di situlah kita menjadi tanggungjawab kita, apatah lagi daripada pihak ahli jawatan kuasa surau, kita sendiri yang meletakkan jadual dan juga menyusun program-program pengajian ilmu ini. Maka marilah kita sama melapangkan masa sekurang-kurangnya dapat memberi kefahaman kita dan meningkatkan kekuatan keyakinan kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Muslimin muslimat di Allah sekalian. Jadi apa yang kita nak bincang pada malam ini, sebelum kita masuk dalam hadis dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan kita makan ni tuan-tuan. Jadi sebelum itu kita akan masuk ke dalam bab akidah, dalam bab akikah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam kitab kita merenung satu hadis Nabi SAW. Apatah lagi di dalam keadaan yang kita sekarang ini, kita ditangguh perjalanan jamaah umrah kita buat ketika ini. Jadi kita terlampau tersangat sedih, tersangat duka cita. Kita tak dapat mengikut perkembangan yang lebih dekat, yang mana kita ini sepatutnya menjadi kewajipan atas diri kita tuan-tuan, sentiasa orang kata, sentiasa dekat dengan 3 tempat ni, 3 location ini yang Nabi sabda dalam satu hadis sahih, la tusaddu rihalin illa salasi masajid, masjidul hadza wa masjidul haram wa masjidul aqsa. Nampak tak? Jangan Nabi kata, jangan hang berjalan, jangan hampi kecuali 3 masjid yang mana aku perintah pada kamu pergi tuan-tuan. Apa dia? Masjidul hadza, masjid aku, Masjid Nabawi Asy-Syarif fi Madinatul Munawwarah, di Madinah. Dan yang kedua Nabi kata Masjidul Haram, Masjid Haram iaitu di Makkahul Mukarramah. Amal 2 lokasi ini berada dalam iaitu di atas penguasaan pemerintahan Mamlakatul Saudiyah Al-Arabiyah, Saudi. Jadi tuan-tuan, 2 tempat ni yang kita boleh pergi, tidak sangat ataupun tidak menjadi halangan sangat kepada kita, berbanding satu masjid lagi yang Nabi kata wa Masjidul Aqsa. 3 masjid ni, yang terakhir ni Masjid Aqsa yang merupakan kiblat yang pertama. Sebelum turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fallujuhakum syatrah. Jadi tuan-tuan, makna dia yang ketiga ni kita disusah. 3 je susah kita nak pergi. Jadi yang 2 ni kita senang pergi. Jadi dalam keadaan senang pun Saudi dah bagi laluan, kita pula tertangguh pula tuan-tuan. Kerana Omicron duk mengamuk, Delta dah mampu dah, Omicron pula. Jadi tuan-tuan, itu keadaan yang yang kita terpaksa kena lalui. Macam-macam lah. Lepas balik kita dengar kata yang tak vaksin pun dah tak tahulah, wallah alam macam mana. Boleh sampai ke sana lah, tapi vaksin pula tak sampai. Macam mana tak tahu, Allah kita pun tak tahu. Jadi makna dia tuan, supaya kita kena ingat sentiasa kita refresh balik, kita sentiasa segar bugar dalam jiwa kita. Daging darah kita ini adalah tempat yang mulia, yang mana Nabi kata 3 tempat ini. 3 tempat ini yang kita nak kena duk pi. Tak boleh pi pun kita nak kena perangat balik, kena peringat balik, kena kita kena orang kata sentiasa mengkaji. Jadi tuan-tuan, sebab itulah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada kita, doa yang Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahim, yang kita baca 127 tadi, yang mana doa Nabi Allah Ibrahim dan Allah makbulkan kepada Nabi Allah Ibrahim menjadikan bumi Makkah itu sebagai tanah haram. Nampak tak? Sebab tu Nabi juga Allah bagi pula kepada Nabi, iaitu Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, tanah haram Madinah. Lepas Nabi kata inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada Nabi Ibrahim itu. Sungguh Ibrahim mengharamkan bumi Makkah dan berdoa kepada bumi Makkah. Nampak tak? Begitu juga kata Nabi wa haramtul Madinata, dan aku mengharamkan juga Madinah seperti mana kama harrama Ibrahim Makkah, seperti mana Ibrahim mengharamkan bumi Makkah tuan-tuan. Wa da'autullah, dan aku berdoa kepada penduduk Madinah ini fi muddiha, pada cupak mereka, pada makanan mereka. Nampak tak?
pada keberkatan pada makanan mereka ini, wasaiha, dan gantang mereka, mislama da'a, seperti mana yang telah didoakan oleh Ibrahim alaihissalam lima kata. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, apabila diletak sebagai tanah haram itu, maka kita juga sentiasa mengidamkan supaya kita dapat menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tergolong di antara orang sentiasa cinta pada Nabi. Nabi kata, man tahabbani kana ma'i fil jannah. Cinta padaku, dia akan bersama aku dalam syurga. Allah wa aukamaka Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, jadi insya-Allah tuan-tuan, setiap kuliah kita akan ambil satu hadis berkaitan dengan Mekah ni untuk kita kaji, dan insya-Allah kita akan kaji bagaimana tuan-tuan kemunculan al-ma'u Zamzam, air Zamzam, dan juga kita akan kaji setiap penjuru Masjid Haram ni tuan-tuan insya-Allah. Jadi pada malam ni saya bawa kepada tuan-tuan dulu, itu sebagai mukadimah kita untuk pengenalan dan cinta kita kepada bumi haram ini, bumi haram Mekah dan Madinah ini tuan-tuan, supaya tersemat dalam jiwa kita dan kita sentiasa menjadi duyufur rahman setiap masa tuan-tuan. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT beri laluan dan diangkat larangan-larangan yang sekarang ini tuan-tuan daripada pihak kerajaan Malaysia kita ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, kita tawakuf dulu dan kita masuk berkaitan dengan tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini. Sambung kita dalam kitab fiqh manhaji kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, kita tengok muka surat tuan-tuan, muka surat 574 yang ketiga ni tuan-tuan. Sebelum kita masuk tajuk, lalu sikit sebelum kita masuk tajuk kita baru al-aqiqah. Aqiqah sudah masuk dah kan? Jadi kita masuk yang aqiqah ni atas sikit. Ni hak saya tanda dalam ni tempat lain. Kita masuk aqiqah tuan-tuan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 579 ni yang kita bincang berkaitan dengan waktu aqiqah. Waktu aqiqah 580. Sebelum itu tuan-tuan, kita tengok dulu al-aqiqah ini tuan-tuan. Al-aqiqah ini makna dia iaitu aqqa. Diambil pada aqqa, iaitu makna berasal perkataan yang al-aqu, makna potong. Sebab tu aqiqah ni tuan-tuan, kita pun duk faham bahawa kita kadang-kadang kita silap faham. Orang tua kadang-kadang depa nak buat aqiqah. Kita tanya-tanya, depa kata nak buat aqiqah pada saya, ustaz Kita tanya mamu umur berapa? Dia kata mamu umur 80. 70. Jadi adakah umur aqiqah itu masih boleh dilakukan kepada orang yang sudah mencecah umur sedemikian rupa? Nampak tak? Dan bila tuan-tuan, dia kita bincang dalam ni. Jadi tuan-tuan, aqiqah ni sebenarnya gitulah yang kita, perkataan asal dia kata al-aqu, mana potong. Digunakan, diambil dari rambut yang berada di atas as-sa'ru ala ra'sil sabi atau sabiyah. Maksud rambut yang berada di atas kepala baby sewaktu dilahirkan. Itu makna dia. Al-aqu terpotong. Nampak tak? Ataupun dipanggil iaitu al-halqu, mana cukok. Cukok tuan-tuan. Jadi kalau dari segi syarak, aqiqah ini iaitu haiwan yang mana disembelih untuk bayi yang sewaktu mencukur rambut. Nampak tak? Tu kena ingat tu. Aqiqah tu automatik baby lah. Secara yang mana yang lebih afdal kata ulama, fi yaumis sabi', pada hari yang ke-7. 7 yang paling afdal. Dan hari yang ke-7 itulah wa yusammi, Nabi kata beri nama. Tak boleh rahsia dah. Ni kita tak tanya nama apa? Nak rahsia Ustaz. Rahsia apa? Hari 7 hari istiarah. Hari pertama tak payah nak rahsia lagi kata ulama. Hari kedua hendak rahsia lagi. Tapi hari yang ke tuan-tuan? Hari yang ke-7 mana kena abang. Tak duk rahsia lagi. Tak boleh ya. Nampak tak? Kena beritahu. Hendak rahsia setakat mana? Jadi tuan-tuan, apa yang dia kata ni? Haiwan yang disembelih untuk baby sewaktu mencukur rambut. Tu. Sembelihan yang diberi nama demikian kerana ia disembelih dan dipotong sewaktu cukur rambut.
Nampak tak? Sunat menamakan akikah dengan nama an-nasikah. Itu nasikah makna ibadat ataupun zabihah ataupun sembelihan. Nampak tuan-tuan? Kalau kita tengok hadis dari Abu Daud 2842 yang mana Rasulullah SAW bersabda, ditanya tentang akikah, su'ila an akikah, maka Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak sukakan al-uquq, iaitu tidak suka kepada orang yang memutihkan silaturahim, iaitu melakukan pendurhakaan, seolah baginda tidak suka. Sembelih itu dinamakan sebagai akikah. Sabda Nabi SAW, siapa yang dikurniakan anak, lalu dia suka untuk melakukan ibadat padanya, maka lakukan ibadat itu. Maksudnya akikah tu sangat-sangat dituntut oleh syarak, melakukan sembelihan pada hari yang ketujuh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita ni duk confuse nak buat akikah ni, tuan-tuan. Nak buat akikah ni kadang-kadang kita nak buat macam mana? Kita nak buat seekor ke 2 ekor. Kalau ikut riwayat dia yang sunat dia, Nabi sendiri menyembelih 2 ekor. Itu dia, tuan-tuan. Bagi yang iaitu anak lelaki. Anak lelaki. Al-ghulamu, Nabi kata al-ghulamu murtahunna bi aqiqati. Budak lelaki ni dia tergantung dengan akikah. Setiap kelahiran anak, apatah lagi kadang-kadang orang nak dapat anak orang bertahun-tahun, nampak tak? Kadang puluh tahun, macam ibu saya tu 20 tahun pun dapat. Nampak tak? Bukan kata sembelih kami, sembelih lembu terus. Nampak tak? Dia tak kenal kalau sembelih lembu tu, sembelih kami. Nampak tak? Afdal sembelih kami lah. Tapi nak cerita kata, iaitu dia masih tertangguh atau orang kata tergantung ibadat sunat lah, kata ulama tergantung ibadat sunat, maka dia mestilah, bukan kita mesti, makna digalakkan dia melakukan penyembelihan untuk melakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan baby yang yang merupakan satu kita kata sebagai penyambung zuriat dia. Doa yang kita baca tu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sebab tu kita kalau pak kita mati, pak tok naik yang kita naik kata mati, kita sebut subhanallah direct sampai kepala. Tu kita mau. Nampak tak? Maknanya kita sebut kalimah Allah, kita baca Quran, apa sahaja kalimah yang mulia. Bukan kata pak kita kalau mati. No, pak naik kata sampai ke depan. Cerah kubur depan, kan. Itu yang kita penting. Sebab tu kita apatah lagi kalau orang yang mendapat baby ni memang tersangat-sangat syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia rasa hidup dia tu bermakna. Hidup dia bermakna dan dia rasa zuriat dah telah bersambung. Nampak tak? Doa yang Nabi ajak tu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nampak tak? Rabbana hablana, ya Allah, hubungan kami ni, kekeluargaan kami, silaturahim kami. Rabbana hablana min azwajina. Ke mana dah? Isteri kami, suami kami ni, dalam pasangan kami ni, minta Allah SWT kukuhkan hubungan perkahwinan kita ni, tuan-tuan, keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan menjadi penyejuk mata. Nampak tak? Doa bagi orang kata sejuk perut. Nampak tak? Doa bagi keturunan kita ni sejuk perut. Jangan duk semak perut, serabut tak mau. Nampak tak? Na'udzubillah, minta Allah lindung. Nampak tak? Kalau nak kena juga tu ujian kita lah. Nampak tak? Ada ujian lah tu. Kita kena ingat balik lah. Kita mungkin ada something dengan Allah SWT, kita kena terima, tapi kita kena banyak memohon doa kepada Allah SWT. Nampak tak? Kita nak kata mana? Benda ni kita tak elak, dia jadi kat seorang. Dia uji main seorang dia, tuan-tuan. Macam-macam orang, tuan-tuan, kita nak tengok. Anak 5 orang, seorang dia jadi raplah sikit. Ujian, itu ujian. Nampak tak? Dia tak main itu ujian, kita tak terasa. Kita ada rasa kita ni bagus. Kerana Allah main satu keluarga, semua bagus. Satu seorang OKU. Itu biasa. Nampak tak? Kita cuba tengok. Kita tak kata sebab macam tu. Bagus-bagus tu. OKU. Nampak? Orang istimewa Ustaz.
ada saya anak ni haji, anak ni hajah ni okey. Semua doktor Ustaz. Tapi ayat tafi dia slow. Tapi seorang ni anak istimewa Ustaz. Tak apalah kau Nah macam mana? Macam tu. Dia main. Pasal Allah sayang kita. Nampak tak? Ujian tu. Setiap kita ni ada ujian. Kemampuan kita, tuan-tuan. Tu dia, tuan-tuan. Jadi kita tak bolehlah duk tepuk dada, duk dabik dada. Anak saya ni Ustaz, kira semua doktor. Semua doktor. Macam tu. Tak ada. Dia kan main kurang sikit. Dia kurang tu ada doktor, ada yang hak kerja ni tapi ada kurang. Dia itu biasa standard. Nampak tak? Allah sayang kita. Jadi dalam proses nak menjadi manusia yang naik dewasa ni tuan-tuan, jadi dalam kaedah sunnah Nabi ni maknanya mula daripada bukan kata setakat mula yang Nabi ajak tu daripada mula kita nak menikah lagi tuan-tuan. Nak cari tok bini, cari tok laki ni. Nabi kata tungkahul mar'ata li arba' lima liha li jamaliha li nasabiha li dinha fasfa fi zati din riwayat ada. Nabi kata tu, kita dah baca. Kahwin wanita itu mana? 5 liha. Harta dia, li jamaliha, li nasabiha, cantik dia, keturunan dia, li dinha. Dan Nabi tekan pula yang keempat. Fasfa fi zati din riwayat ada. Tak boleh semua. Cari yang hak agama. Bukan agama maksudnya kata semua ni tok guru belakang tak. Maksud jangan tak sembahyang. Sebab tu kita takut dalam rumah tangga kita ada satu keluarga kita tak sembahyang. Sakit tuan-tuan. Kalau bagi Imam mazhab Hanafi, orang yang tak sembahyang ni yufarriqu bainal mu'min wal kafir. Beza antara mukmin dengan orang kafir. Nauzubillah. Tak lindung. Jahat mana tu sembahyang tu jangan tinggal. Pasal hang terjun dalam kubur, Nabi kata inna awwala daripada mula Nabi kata su'ilan yaumul qiyamah anis salah, sembahyang. Nampak? Sembahyang. Sebab tu kalau orang minta sembahyang kita jangan halang. Walaupun covid tak covid pun pergi sembahyang ni tak boleh sembahyang. Hak ni kita hangat. Tak boleh sembahyang ni pasal apa? Hang tak ada sejadah. Sembahyang. Hang nak mampu bukan kata covid. Covid pun mampu. Nampak tak? Allah nak bagi kita mati. Bagi sembahyang, jangan dekut-dekut. Orang ni tak boleh tak pakai emas, bagi dia emas. Baik cari satu beli. Okay. Nak sembahyang, pergi sembahyang. Jangan dekut ni. Kadang masjid sampai terkata, lah ni bandar lagi masjid. Kita tahu sejadah. Kuasa nak terajang tuan-tuan ni. Apa ni tuan ni? Nampak tak? Bagi sembahyang tuan-tuan. Nampak macam dia lupa. Itu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat Allah sekalian. Jadi apa ya tuan-tuan? Dalam bab ni kita masuk balik dalam kitab sah. Jadi hukum hukmu al-aqiqah, hukum akikah ini tuan-tuan. Hukum dia sunnatul muakkadah. Kalau kita tengok dalam kitab Mata' al-Badrain, dalam kitab fiqh yang lain menyatakan bahawa sunat muakkad. Sunat sangat-sangat dituntut. Tak jadi wajib lagi tapi dekat nak wajib dah. Sangat-sangat dituntut. Akikah ni tuan-tuan. Kalau kita terlepas Ustaz, anak kita terlepas, nampaknya terlepas baik lah. Nampak tak? Buat korban pula lah. Nampak tak? Tapi siapa yang bertanggungjawab? Wali yang menjaga baby itu. Nampak tak? Untuk melakukan, dituntut melakukan ibadah akikah itu ialah wali yang bertanggungjawab, al-mas'uliyatun ala sabi. Yang bertanggungjawab atas baby itu, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW sabda, kita tengok hadis ni, iaitu perbuatan Rasulullah melakukan akikah. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim, daripada Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu. Makna dia setiap budak kanak-kanak tu dia terikat dengan akikah. Fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Tengok sebelah. Bersama baby itu adalah, apabila sebut baby, orang tanya bila nak penuh kekah. Dengar kata boleh baby. Nampak tak? Kekah bila? Ayat tu duk pi. Nampak tak kan? Ayat tu duk pi. Jadi kita insya-Allah lah. Nampak tak? Habis tak ada tuan-tuan, kalau dalam kitab fiqh manhaj ni Mata' al-Badrain dia kata apa? Mula-mula umur hari yang ke-7. Tu sangat dituntut. Tak ada model Ustaz. Tak ada model pi hari ke-14. Yaumi
As-sabi'ah ar-rabi'ah asyara, hari ke-14. Tak boleh pergi naik lagi pula wahid wa isrin, hari 21. Nampak tak? Kalau tak boleh lagi fi yaumi arba'in, hari yang 40. Nampak tak? 40 tu. Dan cari model ke 40 tu. Duk tunggu bonus nak mai tak mai lagi. Haram tu. Nampak? Contoh. Nampak bila kau asap bila nak ni tak. Duk tunggu sat, postpone. Nak buat macam mana kan? Duk cari model sikit, tak boleh nak beli ni. 700 kira habis dengan sekok kambing Ustaz, tak apalah. Nanti sekok lagi boleh nak jantan. Nampak tak? Tak apalah, pelan-pelan. Tapi jangan duk pergi sampai 40. Nah, sampai kata pula sampai 100 hari. Pi kepada pula setahun. Nampak tak? Dia duk pi sampai qablal bulugh, sebelum balik budak tu. Nampak tak? Kalau sebelum balik tu dah model lah, no? Dah model lah. Dan lah orang kata cari model. Nampak tak? Sebab tu kita maka tumpahkanlah darah untuknya. Bukan video hereh lihat dia, tak. Mana dah fa'ahriku anhu daman, sembelihlah binatang ni, mana dia buat akikah pada baby tu. Dan tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan. Maksudnya tanggal tu mana dah apabila hari ke-7, maknanya kita akikah, rambut tu buang. Nampak tak? Buang rambut. Tu dia tuan-tuan. Potong kuku apa semualah. Nampak tak? Tu dia. Jadi cerita dia settle budak tu bagi clear semua. Kalau boleh lah. Kalau duit tak ada tak apa lagi, tapi hari 7 tu kalau boleh potong cukup bila rambut berkat, nak cari kami mahal lah ni. Macam tu lah. Tapi ulama kata sebelum habis muktamad, qablal bulugh, sebelum balik ada lah. Itu dia. Sebab tu dia kata ini, tengok kitab, ulama tidak menyatakan akikah itu wajib kerana dia merupakan penumpahan darah tanpa sebab kesalahan, juga bukan kerana nazak, maka tidak wajib sebagaimana korban. Nampak tuan-tuan? Tu dia. Jadi kita fikir anak kita lah, kita buat akikah tak buat akikah, terserah bang siapa lah, kita fikir sendiri. Betulkah kita buat hari ke-7 ataupun kita buat sebelum balik? Saya tak ada hari 7 lah. Lepas tu lah barulah ada model lebih kurang sikit, nampak tak? Tapi sebelum balik ada juga buat macam tu. Jadi makna dia masih kita berada di dalam sunat, kata ulama, sunat akikah budak tu masih lagi mana terlaksanalah akikah dia qablal bulugh, sebelum balik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, kata Abu Daud, iaitu hadis Abu Daud menyatakan man wulidalahu mauludun fa habba ayyan suka anhu falyansuk. Siapa yang digunakan anak lalu dia seronok untuk melakukan ibadat karenanya, maka lakukan ibadat tu. Seronok tak? Seronok lah tuan-tuan. Tambah satu hamba Allah tu, dia kata ustaz, dia nak beli anak pun 16,000. Lacak Cing Cina tuan, 16,000. Nampak tak? Ni bukan Cina lah ni kata, tapi cerita swasta ni. Terpaksa ni tarik bu pula ni. Orang keluar tarik bu pula. Terseleh apa nama ni, jatuh pula bu. Jadi duk jadi gitu. Boleh anak seorang tu jadi gitu. Nampak tak? 16,000 lah ustaz ni. Nak buat macam mana? Mujak ada juga. Nampak tak? Yang itulah madu, itulah racun. Nampak tak? Itu dia tuan-tuan. Jadi makna nak cerita kata, nak boleh seorang perempuan, dia kata, kita tanya macam mana ni, tak payah saya ni dua-dua orang problem kan? Tak problem ustaz. Lepas kami bersama perderah buat pi ke klinik ni, pi boh pi tengok semua elok belaka, tapi tak jadi. Allah yang mau. Nampak tak? Bukan senang tuan-tuan. Allah nak kelak. Kalau Allah nak kelak manusia ni, Allah kelak dia tengok kelak, terus kata apa? Kita bukan boleh duk prepare buat ngecocok kodok apa ni. Apa gaplah apa? Nampak tak? Kita tak boleh. Ada mai jumpa apa? Saya pun menikah 2 tahun pun dapat anak tuan. Mai pak menakan lah. Pak nak kata, ni dia, abang dia duk percok benih dia. Haram dia bantai aku. Abang pun tak ada anak. Abang tak ada anak sebelah lah. Saya ni 2 tahun pun dapat. Mai lalu kenuri ramai-ramai kata, hak ni tak boleh pakai juga.
Abang dia ada perocok benih dia. Apa duk tikam kita? Nampak? Dia kata macam tu. Nampak? Kita sahabat. Lepas main 2 tahun dia main dia, aku tak setahun seorang pula aku tak ada nak ni. Paling kepala kan. Dia saja Allah tak. Ni aku tak macam ni semua ni. Antum mina bil qadri wa khairi wa syarri min Allah. Tuan-tuan, Tuhan taklah kita ni. Hang ni nak makan tak mana, hang ni tak mana. Betul tuan. Kalau kita terlambat sikit pasal apa? Kita ada hikmah tuan-tuan. Nah, kita juga terfikir. Saya situ pasal apa terlewat sikit. Kalau kau awal dalam 2 minit, pergi. Bantai dengan motor sok. Dekat dengan apa Sungai Dua. Terguling dia orang tu. Lewat 5 minit. Kalau cepat 5 minit, pergi kena agak. Tak kena kita pun senerih kereta api. Pasal apa? Tu ada hikmah tuan-tuan. Ada hikmah. Allah tak. Sebab tu perjalanan kita tu semua Allah tak. Antuk mina bil qadri wa khairi wa syarri min Allah. Bahasa jenis anak ni bukan kerja kita, bukan kata ni hak nak makan dalam mulut pun kadang-kadang tak ada nak masuk mulut, dia muntah balik keluar tuan-tuan. Tu tak ada rezeki kita. Tuan-tuan nak cerita pergi. No? Tu dia setiap jam, setiap minit kita ni semua Allah tak perjalanan kita tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, kita hanya berdoa, mampu berdoa, Allah saja yang memberi rezeki kepada kita tuan-tuan. Tu dia tuan. Jadi macam ni ya. Jadi kalau dah dapat man wulidalahu mauludun, siapa yang dikurniakan anak lalu dia suka seronok, memang sukalah tuan. Suka dapat anak ni tuan. Tambah pula budak duk beral ni kan. Budak beral tu lah ni. Laku tu budak tu dapat banyak mana? Ayam ketui. Apa lagi? Kentang. Apa? Sup ubi apa apalah. Orang tu suka. Memang saya tak ada anak tu duk hantar krab dalam tu. Dia kata seronok Ustaz ada anak nak macam mana? Dia tak ada anak. Apa dah? Dia kata hang sabar lah. Tu dia. Budak bercakapnya tu boleh buat duit TikTok tu lah. Nampak tak? Suara dia tu pun Allah. Betul dia. Kita main anak ni pergi terus tu lah. Tak lepas pergi. Kita tak apa lagi. Main perempuan duk cucuk main, rebah terguling kita pun. Main anak ni kita habis. Nampak? Sebab tu kita nak mengaji, lempak anak. Pergi orang lain. Hang mengajak anak, aku mengajak anak orang lain tak apa. Kita boleh pederah anak orang lain boleh ingat kita. Anak kita ni tuan, kalau kita bagi duit sampai beribu berharam tak ingat. Tapi kalau cekelas biji kita bagi anak orang, Allah baguslah. Cekelas biji pun ingat kita. Macam tu, nampak tak? Lepas tu kita nak mengaji dengan orang lain. Bayar duit tu lah. Hampa mengajak anak aku mengajak anak hampa. Betul tuan. Jadi macam mana tuan? Inilah yang kata apa tuan? Keadaan yang kita kena ingat bahawa Allah bagi tak bagi ke, kita kena ingat bahawa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang mengaji ni kita tak heran, kita tahu kan, kita tak kata siapa. Nampak tak? Kita ingat belum masa lagi Allah nak keluar manusia melalui dia tuan. Bukan senang tuan manusia nak keluar ni. Melalui dia ni nak keluar melalui kita ni, dia nak berjalan pergi mana pula, nak hidup dengan jodoh siapa ni, Allah dah taklah. Nampak tak? Sebab tu kita tak boleh cakap macam saya tadi dia kena bantai dengan pak mereka ni. Nampak tak? Macam tu keadaan. Tengok sikit lagi dah. Dia kata waktu akikah sikit kita sebelum kita habis. Kau nak habis dah. Dan sekarang ni bermula waktu akikah, iaitu diharuskan menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh baby di perut ibunya. Kalau nak ambil haruslah, ukur dah harus. Harus mana dah kalau kata semangat sangat ni, tuan ni semangat sangat ni nak dapat cucu ni, cucu lama tak dapat ni, hak sulung tak boleh nak buat luar tu, hak bongsu nikah baru dia mengandung, nak menantu dia mengandung. Tetap orang kata tak apalah keluar ni tuan nak kenduri dah kira ni nak sembelih korban. Baru keluar sekerat ni. Buat sembelih dah senang. Tak. Bagi perhabis keluar dulu. Harus. Nampak tak? Tu dia kata harus menyembelih akikah dengan keluarnya semua tubuh baby itu dalam perut ibunya. Nampak tak? Kalau awak keluar ke tingkat berperak awak keluar tu kalau tok uang sana pun duk sembelih ni. Dia pegang lah. Keluar buhaf. Semangat. Pasal nak ambil berkat apa? Bagi keluar dulu budak tu. Nampak tak? Kalau semangat tu bukan kita sunat, harus saja. Harus keluar tu sembelih terus. Tu semangat ni, seronok. Nampak tak? Tapi sepatutnya hari yang ke-7 lah. Nampak tak? Tapi kalau tak keluar lagi, tu dia kata, waktu dia harus nak sembelih akikah pada budak tu. Ketika mana keluar semua tubuh baby dalam perut ibunya. Nampak tak? Kalau sebelum sempurna keluar baby itu, maka ia tidak dianggap akikah. Kenapa tu? Kita tak buat kata tu lah. Kita ni bukan kata nak buat itu sampai
Sampai terandai budak ni balik oi, mak hang kikah anak kita buat. Kelang kelibuk betul tak? Hak tu kita kau tahu. Kalau orang duit banyak dia tak heran, Arab dia berebut macam tu. Seronok dapat cucu. Nampak tak? Tapi bagi keluar dululah pada perut mak dia. Ni keluar kepala kira sembelih dah. Amboi, tak jadi sunat lagi akikah. Kalau keluar semua sembelihnya, akikah tu ada dah. Nampak? Tu dia kata, maka baby itu tidak dianggap akikah, dianggap daging biasa. Tidak mendapat hukum sunat akikah. Harus sembelih tu, tapi kalau sedekah tu sunat. Kata dia keluar budak dah, tok wan dia sembelih terus. Kambing akikah. Jadi daging tu dia ke akikah dan sedekah tu sunat. Tapi kalau keluar bau kepala, tok wan dia sembelih habis mati dah, lepas tu mati dah binatang tu, akikah dah, baru budak tu keluar habis. Nampak tak? Lekat uri ke mana tak tahu. Jadi lambat. Tok wan dia sembelih dah. Jadi sedekah biasa. Nampak tak? Tidak. Tidak tahu waktu sunat berterusan sehingga baliknya baby itu. Setelah balik, bapanya tidak lagi dituntut melakukannya. Dan lebih baik ia melakukan untuk dirinya sendiri sebagai melalui perkara yang telah tertinggal. Tuan-tuan. Sikit ni. Namun sunat dituntut ialah melakukan akikah pada hari ke-7 yang saya sebut tadi. Yaumis Sabi'. Highlight tu. Hari ke-7 daripada kelahiran baby. Kita pun boleh ni nak akikah ni. Ada lepak? Tak ada kau. Nikah baru. Mak baru lah. Nampak? Dia boleh lah tuan. Halal ni kita tak ada oboh ke mana dah. Jadi mana dah? Boleh. Ambil tu, highlight tu, semangat nampak tu, tak ada ke-7. Hari ke-7. Tu dia. Jadi tuan-tuan, dalil daripada Abu Daud bilangan hadis 1522 dan selain daripada Samrah, an Samrah kata Rasulullah qala anna Rasulullah al-ghulam murtahun nabi aqiqati yuzbahu anhu yaumis sabi' ni wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Hak ni kena ingat. Hak ni kalau kita Nabi betul ikut sunnah Nabi, iaitu Nabi kata baby itu tergantung dengan akikah dia. Setiap baby ni lahir tu tergantung dengan akikahnya. Disembelih pada hari tu, yuzbahu anhu yaumas sabi'. Hari ke-7, sabi' 7. Hari ke-7. Sab'atun tu sabi' hari ke-7. Wa yusamma dan buh nama, beri nama. Wa yuhlaku, cukup kepala. Rasul. Tu. Kalau ambil sunat betul lah kita ikut sunnah Nabi, hari ke-7. Kalau jatuh ahad ke ahad pun tak apalah, hari ke-7 lah. Nampak tak? Ni ustaz nak pergi saya ambil haji Jumaat ustaz, awal tak boleh. Habis ke-7 dia terkeluar dari rumah dia tu hari apa? Dia tu. Kira hari tu sampai hari 7. Nampak tak? Itu yang sunat. Sunat muakkad dia tuan-tuan. Sikit dan dia kata apa? Maksud ditebuh oleh akikahnya ya pembesarannya dalam keadaan baik dan penjagaan sempurna tergantung pada sembelihan untuknya. Dinyatakan juga bermakna ia tidak boleh memberi syafaat, tidak boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya jika tidak disembelih akikah untuknya. Tidak ada hikmah tuan-tuan di sebalik akikah ni tuan. Jadi tuan-tuan, kita mengerti tu, insya-Allah kita akan sambung hikmah disyariatkan akikah ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, yang baik kepada Allah Subhanahu taala, yang tak baik kelemahan diri sendiri, ampun dan maaf. Terkasar bahasa tuan dia bicara, semoga Allah SWT berkati pengajian kita pada malam ini. Tajuk utama tadi berkaitan dengan kita sentiasa cinta, tanamkan kecintaan kita kepada bumi Haramain, dan juga yang kedua berkaitan dengan akikah pada malam ini. InsyaAllah nanti kita sambung berkaitan dengan nama binatang yang disembelih itu untuk lelaki orang apa semua. Macam mana Nabi sembelih ke Hasan dan Husain, macam mana? InsyaAllah kita akan bincang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzikirna min wa nasina wa 'allimna min jahilna wa dzikirna tilawatahu ana al-latrafana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimin. Shallallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana la fi khusr
ila alladzina salihati wa sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.